Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, kalau korang boleh recall, masa COVID itu hari lah kan, fungsi SPO2 pada smartwatch tu menjadi sangat-sangat crucial ataupun sangat-sangat penting tau. Sebab apa? Dengan fungsi tersebut, kita boleh detect tanda-tanda awal COVID, iaitu kekurangan oksigen dalam darah macam itulah. SPO2 lah kan. So dekat situ kita boleh nampak, kita mula sedari bahawa smartwatch ni bukan semata-mata pasal gaya, pasal nak bersukan semata-mata. Ia juga adalah satu tools bagi memantau kesihatan kita. So hari ini memperkenalkan Huawei Watch D. Harganya adalah sekitar RM1,999 dan ini adalah medical grade smartwatch Huawei dengan fungsi ECG dan ia juga ada pump mini untuk pemantau tekanan darah ataupun blood pressure. Yes, ianya bukanlah murah, tetapi ini surely adalah masa depan healthcare teknologi kita. Dan selepas 3 minggu menggunakan watch ini bersama abah aku, jadi tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, Huawei Watch D ni, sekali imbas dia nampak macam tipikal smartwatch biasa dekat luar sana. Bentuknya adalah segi empat dan ianya agak bersegi dengan binaannya adalah aluminium berwarnakan graphite black macam tu, serta dia ada 2 butang di sisi kanan yang berfungsi sebagai home button dan juga health button. Dan despite of the size, ia sebenarnya agak ringan dan juga selesa ketika digunakan. Cumanya untuk tangan-tangan kurus sikit tu mungkin dia terlihat agak besar sedikit, tetapi overall jujur cakap ia still manageable. Paparannya pula bersaiz 1.64 inci AMOLED panel dengan pixel per inci sekitar 326 ppi. So pada pendapat aku, paparannya adalah cukup jelas dan juga terang, responsif serta cukup besar walaupun bezanya tampak agak sedikit tebal. Di bahagian belakangnya pula terletaknya segala sensor, termasuklah sokongan fast magnetic wireless charging which sangat dialu-alukan. Strapnya pula berkelebaran 30mm, diperbuat daripada fluoroesclarometer berwarnakan hitam dengan mekanisme butterfly buckle yang mudah laras serta premium berserta dengan 2 pilihan kepanjangan strap, sama ada bersaiz L secara default ataupun M untuk pergelangan kecil dan ianya diberikan sekali di dalam kotak. Dan di bahagian dalam strapnya tersebut, terdapatnya satu lagi layer fabric yang lembut yang menempatkan the air chamber yang bersambung kepada mini pump yang akan kembung apabila kita melakukan blood pressure test tersebut. Ia umpama macam mesin pump cek darah dekat klinik tu. Dan this mechanism, korang boleh detach sebenarnya daripada jam ini jikalau perlu. So ini bermaksud, jikalau berlaku sebarang isu lah, contohnya rosak ke apa, mechanism ini mungkin replaceable. Cumanya satu benda yang I'm not sure normal ke tidak, tapi bila aku pakai sebab dia ada fabric kat sini kan, bila berpeluh dia akan berkuap sikit tau. Dia akan menghasilkan bau yang kurang menyenangkan sikit. Tetapi korang jangan risau, Huawei dah ambil kira dah benda ni. So fabric ni sebenarnya terpisah daripada air chamber yang ada dekat dalam strap tersebut dan ianya boleh dibuka untuk dicuci ataupun dibersihkan. Dan bagi yang nakkan lebih gaya, strap aftermarket korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada. Dan ianya bagi aku agak mudah ditukar dengan fungsi quick release yang ada pada strap ini. So far for time being, aku menggunakan strap aftermarket ni, ia berfungsi tak apa ada masalah apa-apa lah. So far mini pump yang ada tu pun berfungsi dengan jayanya. Dan bercerita pasal mini pump, pasal blood pressure, jom kita ke bahagian utama tentang Watch D ini, iaitu dia punya fungsi medical grade blood pressure mini pump tersebut dan juga ECG itu. So, cara untuk menggunakan fungsi blood pressure ni bagi aku sangat-sangat mudah, straight to the point. Korang boleh sama ada masuk dekat dalam menu, korang pilih pilihan untuk blood pressure punya measurement tersebut lah. Dan korang tekan start. Dan dia akan mulakan lah. Ataupun korang boleh press dia punya butang merah kat sisi ni, double click macam tu. Dan dia akan mulakan measurement blood pressure tersebut. So apabila korang dah tekan butang mula tersebut, dekat jam ia akan menunjukkan posisi lengan yang korang perlu ikut ataupun lakukan. Dan korang just perlu maintain je posisi itu lebih kurang dalam 30 saat ke 40 saat macam tu. Dan ketika proses tersebut, korang akan rasa dekat bahagian fabric dekat dalam tadi yang ada air chamber tu, dia akan mengembung dan korang akan rasa macam ada pressure tu. Alah, macam dekat pump tekanan darah dekat klinik tu. Jadi korang just biarkan je lah. Korang just relax, tenang aja. Dan 80% out of the time, bacaan akan sukses dibaca dengan hanya lebih kurang 20% kemungkinan untuk gagal. Itu pun disebabkan oleh mungkin korang salah setting dia punya keketatan ataupun tightness of the tali jam. Ataupun korang punya posisi tu tak steady ataupun salah lah kan. Tapi once korang dah biasa, most of the time korang akan berjaya je lakukan ataupun ambil measurement tersebut. Dan sekiranya korang punya measurement tu berjaya, Watch D ni akan mengeluarkan bacaan systolic dan juga diastolic berserta dengan korang punya pulse.
in an easy, simple yet interactive punya way. Tak perlu untuk korang ada all those medical punya knowledge pun. Dan basically aku pun adalah buat perbandingan sikit dengan medical blood pressure machine yang aku dapatkan daripada farmasi untuk mak dan ayah aku. Dan dalam kebanyakan test yang aku lakukan tu, aku boleh katakan dia punya julat perbezaan tu wujud, ada, tetapi agak minimal. Tetapi apa aku boleh kongsikan kepada korang adalah, untuk sebuah medical grade smartwatch dengan fungsi blood pressure tersebut, Huawei Watch D ni mampu menghasilkan bacaan yang agak pantas, agak accurate dan juga agak reliable. So, bagi pada part akulah, ia sangat-sangat memudahkan. Manakala untuk fungsi ECG pula, ianya adalah lebih mudah, iaitu korang just masuk dekat dalam menu korang punya jam tersebut, korang cari fungsi ECG, kemudian dekat paparan, ia akan menunjukkan ataupun dia akan suruh korang untuk letak jari telunjuk korang tangan lagi satu ke butang merah itu. Korang just tap and hold je dekat situ. Korang jangan tekan kuat sangat ataupun sampai klik lah button tersebut. Korang biarkan dalam 30 saat. Ia akan menghasilkan bacaan pulse korang serta keadaan jantung korang berdasarkan benchmark yang ada pada data Huawei Watch D ini. So, kalau ada apa-apa irregularity, ada kelainan sikit lah kan, ia akan bagi pandangannya juga. So, again, ianya sangat simple dan juga mudah untuk difahami. Dan sekiranya korang nak dapatkan maklumat ataupun data yang lebih terperinci, lebih detail, jangan risau. Korang just pergi masuk dekat dalam aplikasi Huawei Health yang korang boleh install dekat peranti Huawei ke, iOS ke maupun Android, Google biasa, tak ada masalah. Boleh install, boleh gunakan. Minisdet jam ini support untuk semua peranti-peranti yang ada sekarang ni. Dan dekat dalam aplikasi tersebut ada macam-macam lagi analisis dan juga data yang mungkin berguna untuk korang. So, dekat dalam aplikasi Huawei Health ni, basically ia akan memaparkan semua data yang telah disinkroniskan daripada watch D korang lah. Dan yes, selain daripada fungsi blood pressure tersebut dan juga ECG, jam ini juga adalah fungsi-fungsi tipikal lain, termasuklah continuous monitoring macam jam lain tu, dengan lebih kurang 70 plus mode kesukanan. Dan ia juga ada GPS terbina bagi siapa yang nak route tracking jikalau perlu. Tapi untuk ulasan ini, kita nak fokus pada dua fungsi utama ni je lah, iaitu blood pressure dan juga ECG. Sebab yang lain-lain tu so far so good, dan jam-jam lain pun ada kan. So, untuk blood pressure punya function ni, dekat dalam Huawei Health ni, korang boleh dapat segala data yang lebih terperinci, sama ada secara harian ke, mingguan ke, bulanan, dan ia akan memaparkan segala graf, segala bacaan, termasuklah segala irregularities dan situasinya jikalau ada. Dan segala data tersebut adalah bersandarkan ataupun berdasarkan National Health Commission Publication dan juga Medical Institution Guideline. Untuk ECG ni pun sama. Susun atur dan juga maklumat diberikan berdasarkan harian, mingguan dan juga bulanan. Dan segala irregularities akan dipaparkan jikalau perlu. Dan segala data-data tersebut adalah amat penting untuk kita trigger sebarang kemungkinan, sebarang tanda-tanda awal untuk sebarang kemungkinan penyakit lah. Abang kata masalah, prevention is better than cure. Dan selain daripada itu, Huawei pun claim yang Huawei Watch D ni boleh digunakan sehingga 7 hari dengan segala fungsi dibuka dan juga digunakan. Dan dalam penggunaan aku boleh katakan, sometimes it can last a bit longer than a week. So, bateri dia aku boleh katakan a plus point untuk Huawei Watch D ini. Dan bagi yang sentiasa aktif dalam kehidupan seharian, jam ini juga ada sokongan IP68 bagi kekalasan air yang maksima. So, korang tak perlu nak risau untuk menggunakan watch D ini di mana saja pada bila-bila masa sahaja. So, kesimpulannya, apa aku boleh katakan, setelah menggunakan Huawei Watch D lebih kurang 3 minggu macam itulah, aku pun gunakan untuk ayah aku juga, untuk abah aku boleh katakan Huawei Watch D ni adalah memang purely future proof untuk medical advancement teknologi untuk masa depan kita. Yes, for time being, of course, ia mungkin bukan untuk semua orang disebabkan oleh harganya yang agak keras tu. Tetapi build quality-nya bagi aku agak solid. Sensornya pelbagai dengan ketepatannya aku boleh katakan agak accurate. Malahan fungsi mini pump blood pressure yang ada dan juga ECG itself adalah one of the kind. Dan aku berharap kita boleh lihat satu masa nantilah in the future, bila mana teknologi macam ini dihasilkan secara mass production ataupun secara meluas, this kind of medical technology ataupun medical and health tech advancement dapat dihasilkan untuk jadi lebih mampu milik dan dapat digunakan ataupun dinikmati oleh semua segmen pengguna. Tetapi of course lah, for time being it is what it is. Surely ianya adalah satu usaha daripada Huawei yang patut dipuji dan we hope to see more upcoming Huawei. Dan sekian saja perkongsian aku tentang 3 minggu kepenggunaan aku untuk Huawei Watch D ini. Sekiranya korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan jam ini, korang jangan segan-segan, korang boleh komen dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.